Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang penonton yang dirahmati sekalian, bersama saya Abdul Karim Zakaria, penolong pengarah kanan Masjid Putrajaya. Kali ini dalam siri resensi buku di Perpustakaan Masjid Putrajaya, kita akan membicarakan satu lagi buku yang bagi saya sangat menarik, iaitu buku Teori dan Teknik Kepimpinan Panduan Aplikasi di Tempat Kerja. Buku ini dihasilkan oleh pengarangnya, iaitu Ainun Muhammad, yang merupakan pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang linguistik dari Universiti Malaya dan ijazah sarjana dalam bidang yang sama dari Leeds University. Beliau juga pernah mengikuti kursus kedoktoran dalam bidang psikologi di Universiti Putra Malaysia dan merupakan pemegang diploma penterjemahan dan interpretasi dari Universiti Malaya. Puan Ainun Muhammad memulakan kerjaya di Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dan telah berkhidmat dari tahun 1973 dengan pelbagai portfolio di Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau telah menghasilkan lebih daripada 30 buah buku dalam bidang terjemahan, komunikasi, pemikiran dan literal serta kreativiti. Antaranya, kalau boleh saya sebutkan di sini, ialah buku-buku tersebut. Yang pertama ialah Mendorong Kreativiti Kanak-kanak, Pemikiran Literal, Teori dan Teknik Terjemahan, Psikologi Kejayaan, Belajar Berfikir, Teori Motivasi di Tempat Kerja, Teori dan Teknik Kepimpinan Komunikasi di Tempat Kerja, Guru sebagai Pendorong dalam Darjah, dan pelbagai siri kamus serta buku-buku lain lagi. Buku ini diterbitkan oleh PTS Publishing House yang ia diterbitkan pada 31 Disember 2003, dan yang bersama dengan saya ini adalah cetakan yang ketiga. Cetakan pertama diterbitkan pada tahun 2003, cetakan kedua pada tahun 2004, dan ini adalah cetakan ketiga pada tahun 2005. Buku ini setebal 256 muka surat, dan secara pengenalan ringkas tentang buku ini ialah ia menerangkan cara-cara yang betul yang perlu diketahui oleh individu yang bakal ataupun yang sudah menduduki jawatan sebagai ketua, dan ia juga sesuai kepada mereka yang berhasrat hendak menjadi pemimpin. Tidak kurang pentingnya, ia sebagai panduan kepada sesiapa sahaja untuk mengenal pasti calon-calon yang berbakat sebagai pemimpin. Buku ini menghuraikan ciri-ciri semula jadi yang dapat dikesan pada personaliti bakal-bakal pemimpin. Ia juga memperkenalkan teori-teori kepimpinan yang klasik, yang terbaru, dan menjelaskan perbezaan dan kekeliruan antara peranan dan tugas di antara pemimpin, ketua dan pengurus. Selain daripada itu, buku ini juga menerangkan tentang strategi dan teknik bagaimana mendorong mereka yang dipimpin supaya meningkatkan komitmen dan prestasi dalam kerjaya. Pengarang sendiri menjelaskan bahawa buku ini menerangkan cara-cara yang betul menggunakan teori-teori kepimpinan bagi mencipta organisasi yang berjaya. Antara kandungan yang terdapat dalam buku setebal 256 muka surat ini ialah, yang pertama ialah ciri-ciri pemimpin yang mudah diterima, memahami kepimpinan, pengurus sebagai pemimpin, berbagai teori yang ada, iaitu teori pemimpin besar, teori pemimpin pasukan, teori pemimpin transformasi, teori pemimpin sebagai penunjuk jalan, teori pemimpin mengikut keadaan, teori pemimpin pasukan, teori pemimpin sebagai pembuat keputusan, teori pemimpin karismatik, dan pemimpin sebagai pelerai konflik, kredibiliti dan pemimpin mengambil keputusan, pemimpin dan kuasa menyelesaikan masalah kesilapan pemimpin, dan turut dimuatkan juga tentang
di halaman-halaman akhirnya ialah tentang bacaan-bacaan tambahan yang dimuatkan oleh pengarang dalam buku ini. Secara umumnya, kelebihan buku ini ialah ia sangat mudah dan jelas serta saya kira ringkas, mudah difahami untuk dijadikan panduan dalam tugasan sebagai pemimpin. Namun kalau boleh dicadangkan, ia turut dirujuk dengan dikaitkan dengan kepimpinan dalam Islam sebagai panduan kepada para pembaca untuk memahami bagaimana Islam menerapkan tentang konsep kepimpinan ini. Dan sebagai kesimpulannya, saya merasakan buku ini sangat bermanfaat kepada sesiapa sahaja sebagai pemimpin, dan kita semua adalah pemimpin dan kita juga bertanggungjawab di atas anak-anak buah yang kita pimpin sebagaimana hadis Nabi SAW. Jadi buku ini berfaedah, sangat berfaedah dan boleh didapati di mana-mana sahaja, juga di perpustakaan Masjid Putrajaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.